Pelestarian atau dikenali sebagai manfaat adalah satu proses mengekalkan perubahan dalam cara yang mesra alam, di mana eksploitasi sumber dilakukan berasaskan orientasi pembangunan manfaat dan meningkatkan potensi masa kini tanpa menjejaskan kualiti alam sekitar untuk memenuhi keperluan dan aspirasi manusia. Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan sumber alam di Asia Tenggara. Malaysia menikmati iklim tropikal sepanjang tahun kerana dikelilingi oleh air seperti laut, sungai dan pasir. Jadi iklimnya sering lembap. Oleh itu, akses kepada sumber air bersih adalah baik, namun disebabkan oleh sifat yang tidak bertanggungjawab dan tidak bersyukur dengan apa yang ada, air menjadi semakin tercemar dan krisis air mula berlaku. Air atau molekul air terdiri daripada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Air adalah sumber yang sangat penting bagi manusia kerana badan manusia terdiri daripada 60% air dan akan mati jika tidak mengambil air selama 3 hari. Penambahan permintaan terhadap sumber air akibat daripada penambahan bilangan penduduk meningkat tiap tahun terutamanya di negara membangun seperti Malaysia menyebabkan kebimbangan meningkat ke atas kualiti sumber air di Malaysia. Oleh itu, video ini bertujuan memberi penerangan mengenai kelestarian sumber air di Malaysia dari aspek masalah yang berlaku dan juga prospek kelestarian sumber air. Ekosistem air tawar memainkan peranan asas ekologi yang menyediakan produk dan khidmatan yang penting dalam kehidupan harian manusia. Oleh itu, kita perlu sama-sama menjalankan tanggungjawab sebagai seorang rakyat Malaysia yang beradab dan tidak sewenang-wenangnya mencemarkan sumber yang sedikit itu. Artikel mengenai masalah air di negara Malaysia meliputi informasi mengenai kekurangan air, kurang infrastruktur untuk akses air, banjir, kemarau dan pencemaran sungai. Dari pencemaran sehingga ke penipisan air bawah tanah adalah masalah yang besar yang dihadapi bukan sahaja di Malaysia, malah berkalan global. Air sangat penting untuk kelangsungan hidup dan apabila dilanda krisis seperti perairan kering, orang ramai tidak dapat minum, mencuci atau menjalankan aktiviti harian seperti biasa yang menyebabkan kemerosokan ekonomi. Penyebab utama kekurangan air adalah salah urus di peringkat domestik seperti perindustrian dan pihak berkepentingan yang salah guna kuasa menyebabkan konflik dalaman mengenai sumber air sehingga kini yang menjadi semakin mencabar. Jadi persoalannya, apa yang boleh dilakukan untuk menyelesaikan masalah krisis air ini? Yang pertama, takbir urus dan berkongsian komuniti dari segi pengurusan sumber air. Kerajaan boleh mengasaskan kumpulan pakar yang melibatkan perancangan, analisis, penilaian, penggunaan, impak dan ramalan terhadap sumber-sumber air secara sistematik, cekap, optimum, tanpa membazir untuk menjamin bekalan air yang disalurkan kepada pengguna adalah sentiasa bersih dan berterusan. Justru, sumber-sumber air yang ada di suatu kawasan mestilah diuruskan dan diselenggarakan dengan bijak bagi memenuhi keperluan manusia pada masa kini dan akan datang tanpa mengkorbankan alam sekitar. Oleh itu, konsep pembangunan sumber air yang lestari amat dititikberatkan. Di samping itu, kerajaan juga boleh mengambil inisiatif untuk merawat dan memulihkan sumber air yang telah tercemar hasil perbuatan manusia. Yang kedua, pengumpulan air hujan atau pembinaan storan air. Rakyat perlu mengambil inisiatif mempergiatkan usaha menerapkan kepentingan penggunaan sistem penuaian air hujan atau dikenali sebagai SPAH dalam projek perumahan baharu. SPAH adalah sistem pengumpulan
dan penggunaan semula air hujan yang telah kumpul daripada pumpung bangunan yang kemudian disalurkan ke tangki penyimpanan air hujan sebelum digunakan semula untuk tujuan aktiviti harian. Ia adalah inisiatif yang sangat baik bagi mengurangkan pergantungan kepada air bersih atau air terawat yang dihasilkan di loji rawatan air. Dengan pelaksanaan SPAH, ribuan empangan kecil dalam bentuk tangki air hujan akan dibina di dalam ataupun di luar bangunan dan akan menyumbangkan ke arah penjimatan air. Air hujan yang dikumpul juga akan dapat menyumbang ke arah pembangunan teknologi dan kelestarian alam sekitar kerana ia dapat mengurangkan risiko banjir kilat serta keperluan untuk membina atau menaik taraf lebih banyak empangan. Lebihan air ini juga boleh digunakan terus pada waktu musim kering atau kemarau. Yang ketiga dan yang paling penting, pendidikan atau kita panggil sebagai kesedaran diri melalui pendidikan. Dalam aspek pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam memperkenalkan pendidikan alam sekitar sejak tahun 1985 sebagai salah satu elemen merentas kurikulum, tetapi pelaksanaannya amat bergantung kepada kesedaran dan juga pengetahuan guru sekolah terhadap isu alam sekitar. Namun, proses pendidikan adalah satu usaha yang berpanjangan. Ulangan pelaburan ini dalam pendidikan bukan boleh dipetik dalam tempoh kurang daripada 5 tahun, malahan sehingga 10 tahun ataupun satu generasi. Pak kata pepatah, melebur au ia dari rembungnya. Masih ada lagi harapan untuk Malaysia, malah seluruh dunia, jika kita terus bermandiri menghadapi berbagai pembangunan yang pesat dan mengamalkan ajaran pendidikan kelestarian sejak dari kecil lagi. Pendidikan kelestarian harus dilihat sebagai salah satu penyelesaian untuk mengatasi isu air, tetapi sifatnya adalah pada jangka yang panjang dan memerlukan pelaburan setimpal atau lebih tinggi daripada tindak balas segera. Daripada 51 sungai yang tercermar yang disenaraikan oleh Jabatan Alam Sekitar pada tahun 2017, 29 sungai ada di dalam negeri Johor. Laporan ini sudah cukup memberi indikasi kepada perlunya pendidikan kesedaran yang lebih hebat di Malaysia, seterusnya melahirkan generasi baru yang bukan sahaja prihatin kepada penjagaan alam sekitar, malahan mengambil tindakan bagi mengekang kerosakan pada alam dan memeliharakan alam sekitar yang ada. Manalah tahu kan, Malaysia bakal melahirkan aktivis muda seperti Greta Thunberg dari Sweden yang kini menjadi calon hadiah keamanan Nobel kerana memimpin perjuangan daripada lapisan anak muda untuk menyedarkan para pemimpin dunia supaya mengambil tindakan menginginkan perubahan iklim. Tambahan pula, pembinaan trail jalanan di tepi sungai juga boleh membawa rangsangan terus untuk orang ramai untuk melalui kawasan di tepi sungai. Secara terus, masyarakat akan sedar terhadap tahap kualiti sumber air yang digunakan oleh negara sendiri. Sebagai kesimpulan, air adalah sangat penting untuk manusia dan untuk menjaga air, kita seharusnya menjalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk tidak mencemarkan air yang sedikit ini. Ini adalah cara menjaga kelestarian air supaya kita dapat menikmati air yang bersih sehingga ke akhir hayat. Dan generasi yang akan datang juga dapat menikmati hak yang sama seperti kita pada hari ini. Kelestarian air adalah penting kerana mencegah lebih baik daripada mengubati. Untuk itu, lebih baik kita memulai hal ini dari sekarang supaya generasi pada masa yang akan datang dapat menikmati air yang bersih.